Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Was-subhu syarah dalam hasyiah sebut bidhammis sad wa kasriha. Boleh baca dua. Boleh baca was-subhu, boleh baca was-sibhu. Dua-dua pun boleh. Subuh itu asal makna dia bercahaya. Orang Arab kata bagi orang yang muka bercahaya tu wajhun sabih. Maknanya muka berseri lah, ataupun muka putih, muka merah-merah putih, berseri gitu. Orang panggil wajhun sabih. Subuh ni asal nama waktu. Tapi kenapa sembahyang subuh tu nama sembahyang subuh? Sebab kita buat pada waktu subuh. Maka sembahyang tu nama sembahyang subuh. Ai salatuhu. Sebab tu ditakdirkan yakni sembahyangnya sembahyang subuh. Bukan nak sebab subuh tu nak. Subuh tu waktu. Ni nak cerita sembahyang. Wahwa lughatan, dari segi bahasa, subuh ini kena pada awalun nahar, awal daripada siang. Jadi nahar siang, lail malam. Nahar ni apa? Dari terbit matahari, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari dipanggil nahar. Kalau lailun, dari terbenam matahari sampai terbit fajar dipanggil lailun. Siang dan malam, kita kata siang dan malam, lail wa nahar. Wa summiyatis salah bidzalik, dan dinamakan sembahyang itu. Sembahyang itu, sembahyang mana? Sembahyang subuh lah. As-salah alif lam tu kita terjemah dengan itu. Dinamakan sembahyang itu bidzalik, dengan yang demikian. Dengan apa? Dengan subuh. Sembahyang itu dinamakan dengan subuh li fi'liha fi awwalihi, kerana perbuatannya, perbuatan solat, fi awwalihi, pada awalnya, yakni awal nahar, pada awal siang tadi. Sebab kita buat di waktu tu, maka kita namakan sembahyang tu waktu subuh, sembahyang subuh. Seperti sembahyang-sembahyang yang lain lah. Walaha kal asri khamsatu awqat, dan baginya bagi sembahyang subuh itu kal asri, seperti sembahyang asar, iaitu apa? Kita kata nak jibadal ke boleh? Khamsati awqat, ada 5 waktu, tapi di dalam hasyiah sebut wazadu sadisan, dia tambah lagi 1, jadi 6. Jadi kesimpulannya waktu-waktu bagi solat semuanya ada 7, kecuali subuh dan zuhur, ada 6. Ini yang kita kata yang mu'tamad lah. Adapun kalau kita nak kira qil tu, ada lagi tambah waktu-waktu lain lah, dia tak jadi 7, jadi lebih lah. Tapi yang mu'tamad di mana-mana kitab mutaakhirin ni, sebab kitab Abi Sujak ni geng awal. Jadi kadang-kadang tak sama dengan hak mutaakhirin ni, dia dah himpu-himpu pun tapi okey, kesimpulan dia apa? 7 semua ataupun 6. Subuh 6, zuhur 6. Sebab zuhur dia tolak jawaz, bila jawaz ma'al karahah tak ada, dia hanya ada waktu jawaz. Setiap waktu ada jawaz ma'al karahah. Jadi dia ada 7 semua. Zuhur zuhur tolak 1, jawaz harus serta makruh, tidak ada waktu makruh. Dalam zuhur tak ada waktu makruh. Dalam sembahyang lain semua ada waktu makruh. Maka 7. Zuhur tolak 1. Subuh tolak apa? Tolak boleh jamak, tak ada jamak, dia tak ada tu. Waktu uzur. Tolak 1 waktu. Subuh tolak waktu uzur, zuhur tolak waktu makruh. Hak lain semua sama, waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Kalau hak ada 2, jawaz ma'al karahah, jawaz bila karahah. Harus tak makruh dan harus makruh. Habis itu waktu haram, waktu darurat, waktu uzur. Semua sembahyang 7 waktu macam ni. Kecuali hak ni lah, subuh dengan zuhur.
Subuh tolak waktu uzur, zuhur tolak waktu makruh. Begitu. Ahaduha, salah yang pertamanya daripada 5 lah. Waktul fadilah, waktu fadilat, waktu yang diberi pahala khusus, pahala waktu kalau kita sembahyang di situ. Wa huwa awwalul waqti, dan iaitu adalah awal waktu. Daripada awal waktu, kita kata hak macam dululah, dia daripada awal waktu, tempoh dia panjang mana? Kira-kira dia buat persiapan untuk solat. Kalau masuk waktu, dia bersihkan diri, wuduk dan sebagainya. Kalau dia berasal lapang, dia makan sikit, dia cari kiblat, dia cari segala persiapan dia untuk solat. Dia sembahyang sunat dan dia sembahyang fardu. Qadar waktu tu kita letak dalam tempoh 20 minit lebih kurang lah. Lebih kurang begitu. Jadi siapa sembahyang azan terus sembahyang, maka dia dapat pahala fadilat, pahala awal waktu. Wathani, dan waktu yang kedua, waktul ikhtiyar, waktu yang diberi pilihan oleh syarak. Syarak bukan beri pilihan, syarak memilih waktu tu. Waktu yang syarak pilih, kalau nak sembahyang, sembahyanglah waktu ni, dapat pahala waktu khas. Kalau hak tadi awal waktu, dapat pahala awal waktu. Kalau kita tak boleh nak awal waktu, kita boleh sembahyang lagi di dalam waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar termasuk daripada waktu fadilat juga. Sebahagian, sebab masuk awal waktu tu, masuk 3 waktu serentak, iaitu fadilat, ikhtiar dan jawaz bila karah. Kalau kita buat contoh garisan waktu, dari awal masuk waktu ni, bermula waktu fadilat sampai kita kata awal waktu lah, sampai dia buat qadar lebih kurang 15 ke 20 lebih kurang lah, kan? Kemudian waktu apa? Ikhtiar, iaitu syarak bagi ikhtiar kepada dia, syarak pilihkan waktu ni. Kalau nak sembahyang waktu ni, dapat pahala khas. Waktu ikhtiar ni bila wa dzakarahu fi qawlihi, dan musannif menyebut waktu ikhtiar ini fi qawlihi, pada katanya wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya, waktu ikhtiar, tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua, iaitu fajar shadiq, wa akhiruhu, dan akhirnya waktu ikhtiar, ilal isfar, sehinggalah bercahaya terang. Subuh tu kalau kita ada lampu rumah, kita tak perasan lah. Kalau orang yang duduk kat hutan kan, subuh kan gelap lagi, kemudian sampai dia sembahyang tu, dia boleh nampak, tak pakai lampu, tak ada pelita apa, dia boleh nampak tangan, nampak kaki. Hak mula tadi dia gelap-gelap lagi, ni nampak jelas lah. Nampak, itu isfar, dia idha'ah. Isfar ni bukan ni lagi dah. Dia mula cerah. Kan mula fajar shadiq, dia bukan gelap dah, dia kuih cerah. Fajar shadiq tu dah cerah dah, tapi kita tak nampak lagi, dia tak gelap lagi. Fajar shadiq tu sikit saja, lepas tu dia kuih cerah, kita dah mula kuih nampak. Itu waktu ikhtiar, syarak bagi pilihan di sini. Maknanya apa? Kalau kita sembahyang waktu ni dapat pahala. Isfar tu apa? Wa huwa al-idha'ah, iaitu terang. Tu makna isfar. Dia kata al-idha'ah. Idha'ah ni maknanya terang. Terang, bercahaya lah. Isfar, baik. Habis isfar. Wa thalith, dan waktu yang ketiga, waktul jawaz, waktu harus. Di dalam Abi Suja' ni, dia kerap menyebut waktu harus ni, harus bila ma'al karahah dulu, dia tekalih.
Kalau dalam hasyiah tu dia kata aulanya harus bila karahah dulu, lepas tu baru ma'al karahah, sebab makruh tu kemudian. Tapi dalam matan ni dia terkalih, dia sebut hak makruh dulu, hak waktu kemudian dulu, lepas tu baru dia sebut. Tak ada masalah lah kan. Tu dari segi nak bilang saja. Yang ketiga ni musannif sebut adalah jawaz, tapi jawaz di sini ma'al karahah lah. Wa asyara biqaulihi wa fil jawaz ay bi karahah, harus serta makruh ila tulu'i syamsi, sehingga terbit matahari. Ini pun ada takdirnya, tulu'i syamsi ay qurbi tulu'i syamsi, begitu. Bukan naik matahari tapi hampir naik. Sebab apa? Sebab kalau termasuk sampai terbit matahari itu ada waktu haram. Kan? Jadi waktu jawaz bila karahah. Sampai bila? Sampai jadi merah. Dia jadi merah. Merah nak terbit matahari dah tu. Lepas tu tak dari sini jadi ma'al karahah, makruh, waktu makruh. Sampai mana? Sampai terbit matahari? Tak. Sampai sini. Ma yasa'us solah, muat untuk solat. Muat solat. Sini Melayu. Di sini pada apa? Haram. Jadi waktunya awal fadilat, awal waktu sampai ikhtiar ini sampai apa? Cerah kan? Cerah sikit, bukan cerah matahari lah. Cerah kita kata nampak. Cerah tu ada cahaya dan kita nampak. Kita nampak kalau ada barang kita di bawah, kita nampak. Tak handphone tak nampak. Tanpa lampu. Kalau lampu ada cerah lampu tu, bukan cerah ni. Sampai cerah kita dah mula nampak. Muka kawan pun kita boleh nampak. Cerah muka. Itu dipanggil waktu ikhtiar. Dan waktu ni apa hukum sembahyang? Harus kita sembahyang waktu ni. Adakah makruh? Tidak makruh. Jadi termasuk 3 waktu ni termasuk di dalam waktu harus. Sembahyang boleh di sini dan tidak makruh sembahyang. Sembahyang di sini cuma kalau sini dapat pahala. Contohlah kalau sini kita buh 50, sini buh 100. Sini tak ada, kosong. Kalau sembahyang sini dapat pahala sembahyang saja, tak ada pahala waktu. Kalau sembahyang di sini dari sini sampai sini, di sini semua syarak pilih waktu ni. Tapi kalau lebih daripada sini dapat 50. Kalau sembahyang di awal dapat 100 pahala lebih. Kalau di sini makruh, dosa tak dosa. Jawaz ma'al karahah, dia kata ila tulu'i syamsi, yakni sehingga hampir terbit, bukan terbit lagi lah, hampir terbit. Sebab terbit di sini, hampir terbit di sini. Makruh sampai sini je. Kalau di sini tak nama makruh lah, sini nama haram sembahyang. Macam biasalah. Takbir kita keluarkan dari badan ni hukumnya haram. Warabi' jawaz bila karahah ila tulu'il humrah. Harus dengan ketiadaan makruh sehingga terbit merah. Mana terbit merah? Ni terbit merah. Harus dan tanpa makruh. Dari sini sampai sini tidak makruh bila karahah. Bila? Sampai terbit merah. Dia jadi nak dekat, nak macam mana terbenam matahari jadi merah kan. Baru terbenam merah. Ni dia dah nak naik dah tu. Dia jadi merah tu. Sampai di sini. Sampai bila dah merah, makruh sembahyang subuh waktu tu. Maksudnya apa? Kita tangguhkan sampai waktu tu, hukumnya makruh. Tapi sembahyang tetap wajib. Waktu tu menangguh sampai situ. Tengok kalau cerah harus, kalau dah merah makruh. Makruh sembahyang. Kita duk ralik. Lepa subuh mana ada ralik apa kan, orang bangkit tidur lewat aja tu je. Subuh tak ada buat kerja ralik apa. Tapi kalau ada orang jenis kerja malam boleh jadi kan, dia balik rumah, balik agak, dia balik nak rehat dulu, main handphone dulu, duk ralik sampai merah. Makruh. Wal khamis waktu tahrim, dan yang kelima adalah waktu haram.
Waktu haram. Waktu haram. Wa huwa ta'khiruha ila an yabqa min al-waqti ma la yas'u, iaitu kita menangguhkan solat, melewatkan solat sehingga tinggal di dalam waktu itu ma la yas'u, iaitu qadar waktu yang tidak cukup untuk solat. Maknanya kalau kita takbir dalam waktu tu, salam kita tu akan terkeluar daripada waktu subuh. Waktu subuh. Ini berapa waktu? Ada satu lagi yang dia tak sebut, waktu apa? Darurat. Darurat satu lagi. Darurat ni apa? Waktu orang yang zawalul mani'. Orang yang hilang tegahan daripada sembahyang. Contohnya perempuan bersih daripada haid dia. Dia macam biasalah, orang perempuan ni bangkit awal, buat cucuk apa kan, anak nak pergi sekolah dia bangkit belum subuh. Nega nasi lemak dia buat lah. Tapi dia tak sembahyang, dia kata main haid. Elok nak dekat-dekat habis tu, dia pun masuk bilik mandi-mandi, cek, oi, bersih. Dia mandi-mandi nak takbir, mana dah cukup dah. Dia tak last ni, bukan waktu. Adakah haram? Tak haram. Waktu darurat ni kat sini lah, caranya ni kat sini. Sekira-kira cukup untuk dia takbir di dalam waktu dan lebih. Itu dipanggil darurat. Kalau dia boleh takbir Allahu Akbar, maknanya itu darurat lah. Sebab apa? Sebab kalau dia takbir tu, dia mengeluarkan juzuk. Satu takbir dan lebih, dia boleh takbir. Itu dikira darurat, tak haram. Kalau di sini tak ada masalah, dia tak jadi darurat lah. Sebab dia sembahyang dalam waktu. Ini masalah dia takbir dan sembahyang dia terkeluar daripada waktu. Maka dipanggil waktu darurat. Bagi nisbah dia lah. Ataupun orang gila, ataupun orang baru bangkit pitam, itu dipanggil waktu darurat. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Kita pondok wai. Tapi lama ke? Lama ke no? Kalau cerah lepas ikhtiar. Takbir kita tu kalau masih dalam gelap, ikhtiar lagi lah. Kalau dah cerah, jawah lah, tak dapat pahala ikhtiar. Cerah tu dapat tak. Habis waktu subuh terbit matahari. Terbit matahari, habislah waktu subuh. Terbit banyak mana? Terbit sikit, habis. Dia tak sama macam maghrib. Maghrib dia kena terbenam semua. Dia cicah sikit tak mau, dia kena terbenam. Baru maghrib. Kalau subuh terbit sikit tak boleh, dia kena terbit ke semua. Subuh dia kena terbit sikit, dah habis waktu. Sebab apa? Sebab qiyas pada bab masuk waktu subuh. Qiyas pada bab masuk waktu subuh. Sebab fajar shadiq tak nanti cerah baru subuh dah. Dia naik fajar shadiq tu sikit, dia ada cahaya fajar shadiq tu subuh. Dalam ada mana dia ila tulu'in syamsi tu kan. Tengok dalam tu dia ada sebut wal murad bi tulu'i hahuna tulu' ba'dihha. Maksud tulu' ni tulu' sebahagian, naik ni sebahagian. Sebab apa? Sebab waktu subuh dia kata masuk dengan tulu' ba'dil fajri. Masuk waktu subuh ni dengan terbit fajar shadiq sikit. Maka munasabah keluar dia tu dengan terbit matahari sikit. Kiasan sebagai kita kiaskan bab keluar waktu dengan bab masuk waktu. Sebab li khurujihi ala dukhuli. Kias hak keluar dengan masuk. Masuk waktu dengan keluar sikit. Habis waktu pun dengan keluar sikit. Macam tu. Itu khas di bab wuduk lah. Tapi kalau macam di bab lain, macam bab bersumpah ataupun bab dia ta'liqkan hamba dia kata terbit matahari hang merdeka. Bila tu merdeka? Bila naik semua. Dalam bab subuh bila kata bila habis subuh terbit matahari. Maksud terbit matahari tu apa? Naik sikit. Habis. Tak nanti habis. Tapi kalau dalam bab lain hang merdeka kalau terbit matahari ataupun dia sumpah
ataupun dia taklid dan sebagainya, cerai bini dia kata terbit matahari jatuh talak, terbit matahari merdeka. Maka bila tu, bila naik semua, naik separuh tak kira lagi. Sebab separuh tak nama terbit, naik separuh mana nama terbit lagi, baru apa jengui kepala dia baru nama jengui, dia tak terbit, dia terbit ni naik habis, baru nama terbit. Tapi di dalam bab subuh terbit sikit pun habis subuh, sebab dia kias pada bab fajar. Fajar ni naik sikit, fajar nampak fajar tu benar kira, maka habis waktu pun kira lagu tu jugalah. Bila? Baca sikit, baca satu syarat, satu dua syarat, satu kaya. Habis faslun wa syaraitu wujubis solah thalathatu asya. Syarat wajib solat ada tiga, ada tiga dia kata. Tapi ditambah di dalam hasyiah, dia tambah lagi tiga. Wa izad alaiha thalathatu asya aidan, di dalam hasyiah dia kata ada tambah lagi tiga lah. Ni syarat wajib sembahyang. Maknanya siapa ada syarat-syarat ni maka wajib atas dia sembahyang. Dia syarat dia ada dua, satu syarat sah, satu syarat wajib. Sama tak sama? Syarat sah ni maknanya kalau ada syarat tu sah sembahyang dia walaupun tak wajib. Macam kanak-kanak kan, dia nak sembahyang, ada syarat sah, sah sembahyang dia. Tapi dia wajib tak? Tak wajib sebab tak ada syarat wajib. Adapun kalau ada syarat wajib, kena ada syarat sah. Bila ada syarat wajib ni bukan nak mensahkan, maksud syarat wajib ni dia kena sembahyang. Gitu. Di antaranya yang tak ada disebut di dalam syarah, disebut dalam hasyiah. Dia kata syarat yang pertama suci daripada haid dan nifas. Orang haid dan nifas ini tak wajib sembahyang, tak wajib sembahyang. Bahkan tak sunat qada, tak di qada. Qada ni kita dah cerita dah dulu. Kalau dalam ni dia ulang lagi lah. Dia kata tak sunat tetapi sah menjadi sunat, menjadi sembahyang sunat lah. Dia qada zuhur, maka zuhur itu jadi sembahyang sunat sahaja dan tidak ada pahala. Itu pendapat Imam Romli. Dan pendapat Syekh Khatib dia kata la yasih, tidak sah pendapat Imam Khatib Syarbini. Sembahyang dia tu tidak sah. Sembahyang dia tu tidak sah. Syekh Ibn Hajar kata haram sembahyang dia tu. Syekh Khatib kata makruh sembahyang, dan sembahyang tu tak ada apa, tak jadi. Kalau Syekh Ibn Hajar kata haram. Yang kedua, syarat wajib dia kata salamatul hawas. Ni dalam hasyiah lah. Mesti sejahtera panca indera dia. Jadi kalau orang yang kejadian dia tu dari kecil buta dan pekak, maka tak wajib. Walaupun dia boleh cakap, dia dari kecil beranak-beranak tu dia dah buta dan dia pekak. Dia tak nama mukallaf. Sebab apa? Walaupun benda ni ada lagi ulama bincang-bincang kan, tapi di sini ulama menyebut bahawa tak ada mata tak boleh tengoklah, dan juga telinga tak dengar, tak nama mukallaf. Sebab macam mana nak belajar, betul tak? Dia buta, apa cara untuk kita mengajar dia? Tapi katanya ada orang yang ambil PhD walaupun buta dan pekak. Anda kan? Tu tak tahu dia buta dan pekak dari lahir ke macam mana, tak tahu tu. Dia ambil dalam keadaan sebelum mumayyiz. Sebelum mumayyiz. Kalau sebelum mumayyiz itu dia ada buta dan pekak, maka dia tak nama mukallaf. Sebab dia tak pernah dengar tentang Islam, dia tak pernah melihat orang sembahyang. Dan dia waktu tu tak mumayyiz lagi. Maka tak ajib. Tapi itulah ajib, ada orang boleh ambil masuk universiti, ambil PhD pula tu, jadi doktor dalam keadaan dia pekak dan buta. Dia boleh cakap, tak ada masalah. Macam mana dia belajar? Orang buta ada braille kan, tapi tetap orang kena cakap kat dia, nak cerita kat dia, kan? Betul tak? Habis macam mana tu? Kita tak tahu, wallahu alam. Dan katanya bukan seorang dua orang yang hebat-hebat buta dan pekak ni. Cip. Hanya ada orang boleh belajar juga walaupun buta dan pekak, tapi susahlah, nadir lah kita katakan. Nak kata nadir pun ramai. Ramai juga, bukan kata tak ada. Kan?
Buta saja okey, ada ramai syekh buta saja tu ada. Ramai sebab telinga dengar, dia boleh mendengar. Ni buta pekak serta pekak. Nak mengaji macam mana orang buta dengan pekak ni? Kita cakap dia tak dengar, kita tunjuk dia tak nampak. Macam mana khabar dia pegang tangan dia? Allah Allah, tapi ada orang boleh tu. Masya-Allah. Tak tahu. Boleh jadi kan? Boleh jadi dia kena jerit kat telinga dia dengar. Allah. Tapi ramai jugalah yang depa buat apa? Kajian tu berapa orang yang berjaya, dia buta dan pekak. Tak tahu buta pekak dia tu tahap lagu mana. Allah bagi kan. Tapi nisbah kita kata orang biasa ni payahlah. Ghalibnya tak boleh lah. Belajar aku mana? Akal ada, dia boleh berfikir. Tapi benda yang kita nak sampaikan dia tu tak ada cara nak masuk. Lubangnya tak ada. Lubang ilmu nak masuk tak ada. Otak dia enjin ada. Alah tak ada. Dia boleh berfikir. Mungkin dia cerdik, tapi kita nak masukkan ilmu dia kot lorong mana? Tak ada. Tu ilham tu. Insya-Allah. Di dalam tu ada sebut qabla tamyiz tu mana ada? Wa kadza man tara'a lahu, sama ada buta pekak tu semula jadi lahir dalam macam tu ataupun datang. Tara'a lahu ni dia datanglah penyakit pekak dan buta tadi, zalika qabla tamyiz, sebelum memayyiz. Tapi kalau ba'da tamyiz tak boleh. Sekira-kiranya dia pernah tengok orang sembahyang, dia pernah dengar apa agama, maknanya dakwah tu sampai kepada dia lah. Dia mumayyiz dan dakwah dia tu sampai. Yang ketiga yang tak disebut di matan, disebut dalam hasyiah adalah bulughid dakwah, sampai ajaran, sampai dakwah. Jadi orang yang tak sampai dakwah ini tidak wajib sembahyang, tak wajib bagi dia. Dia tak pernah dengar tentang Islam, dakwah tak sampai kepada dia. Contoh dia orang yang duduk di bukit-bukit, ni cerita dalam kitab lah. Duduk sebab apa? Orang duduk di pekan-pekan ni ghalibnya sampai. Nama Islam ni satu dunia dah tahu kan. Mana ada orang tak pernah dengar apa itu Islam. Nama Islam ni satu dunia dah. Internet, Facebook, WhatsApp semua ada. Sampai belakang lah. Sampai corok-corok kampung pun dengar. Cuma ada mungkin sebahagiannya yang tak sampai. Orang yang macam tu tak wajib lah. Kalau sampai pun kepada dia, tak wajib qadha lah. Dah 60 tahun dah hidup, baru dengar tentang solat, baru tentang Islam, baru sampai pada dia, maka dia wajib bermula dari situlah. Sebelum-sebelum ni tak kira, tak wajib qadha lah. Sebab apa? Sebab dia tidak nama mukallaf. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Romli. Dia kata tak wajib qadha. Sebab apa? Dia bukan mukallaf. Tak, dia bukan ahli fitrah, dia orang yang tak sampai dakwah. Fatrah ni maksud dia antara dua, dia berada antara dua nabi yang tidak ada, itu dipanggil ahli fatrah. Fatrah itu kenapa ulama sebut ahli fatrah? Sebab kalimah fatrah tu ada disebut di dalam hadis. Nabi menggunakan kalimah tu, maka ulama pun menamakan orang itu sebagai fatrah, ahli fatrah. Fatrah ni maknanya satu tempoh tidak ada nabi. Di zaman Nabi pun ada hadis Nabi menyebut juga dalam sirah, satu fatrah yang Nabi tidak dapat wahyu. Kan lepas Nabi turun Gua Hira tu kan, Nabi dapat wahyu di Gua Hira tu, lepas tu lama tak mai turun wahyu. Itu satu fatrah dia, nama fatrah. Fatrah ini maknanya satu waktu, satu masa, satu tempoh. Cuma maksud tempoh tu apa? Tempoh yang khas lah. Tempoh tak turun. Dalam sirah kalau sebut fatrah, maknanya tempoh Nabi tak turun wahyu. Kalau Nabi sebut tentang umat yang dahulu, maknanya umat yang tak ada Nabi. Adapun kita ni tak ada al-fatrah dah. Cuma sama ada sampai dakwah ataupun tak sampai je lah. Dia tak diberkati atas mereka lah. Sebab khitabullah tu tak sampai kepada mereka. Allah kata sembahyang olehmu, mereka tak sampai. Seruan tu tak sampai.
Maka hukum dia samalah seperti orang yang ahli fatrah juga. Dia tak sampai dakwah. Yang pertama, baca satu je. Yang pertama, al-Islam. Syarat dia adalah Islam. Islam ni walaupun pada yang lalu, walau fima madha, makna dia murtad. Na'udzubillah. Walaupun orang yang murtad, wajib solat. Wajib solat. Maksud wajib solat ni apa? Wajib masuk Islam balik lah. Maknanya time tu dia kena solat. Wala yajibu alaihi qada'uha, dan tak wajib atasnya mengqada idza aslama. Fala yajibu solah alal kafiril asli, maka tak wajib solat atas kafir asli. Orang kafir asli maknanya awal-awal lagi dia bukan Islam, maka tak wajib solat. Dan dia tak wajib qada idza aslama, apabila dia masuk Islam. Sebab apa? Tuhan nak meringankan dia. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir ni. Contoh dia macam Abu Sufyan dan ashabnya. Bila dah Nabi dah boleh pegang lebar dah. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir ni, geng-geng Abu Sufyan waktu tu dia ada lagi, orang lain tak ada dah. Abu Lahab mati dah. In yantahu, kalaulah mereka ini berhenti, menamatkan apa? Yakni anil kufri ataupun qitalun nabi, menamatkan berperang dengan nabi ataupun menamatkan kekufuran mereka tu, berhenti daripada menjadi kufur, yughfar lahum, maka Allah ampunkan bagi mereka itu ma qad salah, apa yang telah lalu. Dulu-dulu ampunlah, dulu-dulu duk kata kat nabi, dulu-dulu tak sembah Tuhan, dulu-dulu dolo cerita orang dulu-dulu tak kira. Masuk Islam, semua diampunkanlah. Seperti mana tak wajib qada, begitu juga tidak sunat, bahkan tidak terakad. Tidak sah sembahyang mereka itu di sisi Imam Romli. Imam Romli. Ketika ni ada orang tanya, Imam Romli, kenapa kalau perempuan haid qada sah? Depa tak wajib. Perempuan haid mana wajib sembahyang kan? Tapi qada sah. Hak ni orang masuk Islam tak sah pula. Sama orang kafir pun tak wajib solat, haid pun tak wajib solat. Hak ni qada sah, hak ni qada tidak sah. Imam Ramli kata, tak, Imam Ramli kata orang haid ni dia sah. Sebab apa qada? Sebab ketika itu dia termasuk juga ahli ibadah juga. Dia beragama Islam, dia ahli ibadah, cuma ada manik. Adapun kafir ni dia bukan ahli ibadah. Dia bukan ahli ibadah, maka tak sah solat tu untuk dia qada kan, untuk tempoh tu. Ada jawapan, ada lah. Dia pun tak buat saja-saja kan. Habis wa ammal murtad, orang murtad pula dia kata fatajibu alaihi solat. Orang murtad ni wajib atas dia sembahyang, wa qada'uha in ada ila Islam, dan dia wajib qada kalau dia kembali kepada Islam. Cuma pahala dia habis bang. Dia hidup 40 tahun, tiba-tiba dia murtad, pahala dia tu habis semua. Kemudian dia masuk Islam balik, maka dia kena qada kalau hak tempoh dia murtad tu lah. Tempoh dia murtad tu dia kena qada lah. Dosa besar lah. Syirik billah, asyirku billah, tidak ada dosa hak lebih besar daripada hak ni. Zina ke apa ke, hak nombor besar sekali, nombor satu asyirku billah. Hak lain Tuhan kata kalau aku nak aku boleh ampun, kecuali asyirku billah. Syirik dengan Tuhan ni Tuhan tak ampun lah. Nak ampun, taubat lah, masuk Islam balik. Masuk Islam balik. Bahkan dituntut qada lah. Tak gugur. Wajib sembahyang tu dengan makna kalau di dalam tu dia sebut, yakni wajib dituntut untuk sembahyang. Tuntut sembahyang, kita kena suruh dia sembahyang. Salli, sembahyang olehmu, kita kena tuntut dia. Dia tak macam orang kafir. Orang kafir pun naknya wajib sembahyang. Orang semua kafir dengan orang murtad sama.
di sisi Tuhan depa wajib sembahyang. Di akhirat nanti depa siksa dua. Satu siksa kerana kafir, kekufuran, satu siksa kerana tinggal sembahyang. Cuma di dunia tak dituntut. Kita tak perlu paksa. Orang Cina suruh paksa sembahyang subuh, dia tak pasal apa hang. Cina tak. Tapi kalau orang tu Islam, tiba-tiba dia murtad, kita kena suruh dia sembahyang. Hang masuk Islam, hang sembahyang. Sebab apa? Sebab apa dia ada perbezaan macam tu? Sebab dia seperti di dalam sebut, dia kata dia seperti di dalam bab iqrar. Sebab apa orang kafir tak perlu qada? Sebab apa hak ni kena, hak orang murtad dia kena qada? Orang kafir 10 tahun ke 20 tahun ke tak kena qada, tapi orang yang murtad 2 hari pun dia kena qada. Sebab apa? Sebab dia seperti bab ikrar. Dalam fiqh kita dah ngaji tu bab ikrar. Kalau kita mengaku saya berhutang dengan fulan-fulan RM1,000 contoh, maka ikrar kita tu dah tak boleh tarik balik. Dah saya melawak. Tak. Ikrar kita dengan manusia sabit. Tak sama dengan ikrar dengan Tuhan. Begitu juga di dalam bab ni. Orang tu dah ikrar mengaku Allah itu satu, mengaku Islam. Tiba-tiba dia nak cabut ikrar dia tak mau mengaku syahadah tu, dia nak tolak. Tak boleh. Hang dah mengaku dulu Islam, maka hang kena tunaikan segala hak hang. Walaupun hang dah murtad, hang kena tunaikan. Hang dah mengaku dulu. Begitu juga seperti bab ikrar ni. Hang dah mengaku hang berhutang, hang kata tak ada, no. Hang dah mengaku, hang kena bayar. Lebih kurang gitulah. Habis. Walaupun dia gila, walaupun dalam tempoh gila, murtad gila. Kita kalau orang Islam biasa, gila dengan tidak sengaja, tak wajib sembahyang dan tak wajib qada. Tiba-tiba jadi gila. Sebulan tak qada. Pitam dengan bukan sengaja. Sebulan tak qada, koma kan dengan tidak sengaja. Maka tak perlu qada. Tapi dia ada. Hatta dia gila. Dia kena qada semua dalam tempoh tu. Sebab apa? Taghlizan, nak memberatkan kat dia. Siapa suruh hang murtad, hang dah Islam elok-elok kan? Dia janji. Kecuali kalau perempuan lah. Perempuan kalau zaman haid dia tak wajib qada. Kalau dia murtad, dia tentu datang haid kan? Zaman haid tu dia tak perlu qada. Apa beza? Kenapa beza? Ada ulama sebut dah dalam tu dah. Sebab apa? Sebab gila ni satu rukhsah dia panggil. Satu keringanan yang diberi. Rukhsah ini boleh tercabut, boleh tak cabut. Maka kalau orang biasa dia gila, syarak bagi maaf kat dia, tak apa, tak qada. Sebab itu namanya rukhsah. Adapun orang yang perempuan ini, dia tinggal sembahyang bukannya rukhsah. Dia bukan diberi rukhsah, dia diberi azimah dipanggil. Itu bab khas dalam fiqh tu no. Dan usul fiqh dia bincang lah rukhsah dengan azimah. Bina rasani Allah la blue. Untuk